Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca dan followers majalah Nona. Okey, kali ini Nona on Air akan bersama dengan seorang personality yang saya rasa semua orang yang buat bisnes mesti kenal. Sebab dia adalah antara orang yang banyak melahirkan jutawan hebat dalam dunia perniagaan. Sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini, sedekat melahirkan jutawan hebat. Kita akan bersama dengan seorang personality yang saya tak nak buat introduction dia. Saya akan serahkan kepada editor pengurusan Nona untuk memperkenalkan siapakah personality yang akan bersama dengan kita pagi ini. Hai Kipi. Hai, Assalamualaikum, very good morning. Apa khabar Datuk Wira, Dr. Azizan? Good morning. Sebenarnya kita sangat excited, sangat teruja sebenarnya kalau sebelum ni kita buat live, Nona buat live bersama dengan ramai anak didik Datuk Wira Dr. Azizan. Tapi hari ini kita bawakan secara eksklusif kepada semua majalah Nona, semua viewer. Kita bawakan, kalau orang Melayu kata biasanya selalu dapatkan anak-anak, sekarang kita dapatkan jerung, jerung yang paling besar, jerung pertama ni. So bila dapat jerung ni, kita tangkap jerung, so kita nak tahu apa sebenarnya jerung ni, apa makan. Dapat jerung tengok dia. Dia berenang macam mana, cara pernafasan dia macam mana. Okay, thank you so much Datuk Wira, Dr. Azizan kerana sudi bersama kita. Dan sebelum kita mulakan wawancara secara eksklusif ini, cuma saya ingin ingatkan ataupun sebarkan kepada anda, pastikan anda saksikan pencarian Nona Superwoman 2021 di Astro Prima setiap 9 malam hari Rabu. Kita akan mencari wanita-wanita yang berniaga, SME, mereka ini yang terjejas during MCO. So kita nak kilaukan, nak serlahkan lagi mereka dalam bidang perniagaan. So saya harap anda dapat saksikan pencarian Nona Superwoman. Dan paling istimewa tahun ini kita adakan Nona Superhero Award, wanita menghargai kaum lelaki. Dan semestinya salah satu award kita beri dan Alhamdulillah Datuk Wira pun sudi menerima award tersebut. Thank you so much Datuk Wira. Kifi dan juga tim Nona. I think it is an honor sebenarnya dapat ni ada the invitation, the offer. You know, saya rasa macam it is something yang satu usaha, satu perkara yang menghargailah apa sedikit benda perkara yang kita buat selama ni kan. So saya sangat menghargai untuk Nona bagi apa title apa dia? Bagi lelaki pula tu, biasa bagi wanita kan. So apa title award tersebut nanti kita saksikan. InsyaAllah kita kalau tak ada arah melintang, kita akan ada kepada bulan Disember ceremony for Nona Superhero Award. Okey, cukup dah saya berceloteh. Mungkin Ayu boleh mulakan live kita hari ini dengan soalan. Bagilah sedikit panas sikit kat Datuk Wira, Dr. Azizan ni kan senang nak dapat Ayu. Ya, betul. Saya ni rasa amat bertuah sebab lama dah kejar jadual Datuk, tengok busy. Lepas tu tiba-tiba hari ni WhatsApp saya Sabtu pagi. Buka mata je dapat WhatsApp, terus macam terduduk kejap macam okey kena buat ni, tak boleh apa-apa pun kena dapatkan juga. Dan terima kasih banyak-banyak Datuk Sri sebab sudi bersama dengan kami pagi ni. Okey, sebelum kita nak cerita pasal melahirkan jutawan, bisnes, saya nak tahu satu benda yang berkaitan dengan peribadi Datuk Sri sendiri. Sebab Datuk Wira, ya Allah tersasul. Okey, Datuk Wira ni, itu doa tu, amin. Yang baik-baik, amin, betul. Okey, saya nak tahu kepribadian Datuk Wira sendiri sebagai seorang individu, bukan daripada side business. Apa satu benda yang orang tak tahu pasal diri you? Apa yang orang tak tahu pasal diri saya Saya tak tahu apa yang orang tak tahu pasal diri saya, tapi apa yang saya tahu pasal diri saya adalah saya adalah orang yang introvert tau. Orang kata peranjat kan? Introvert. Saya sebenarnya introvert. Saya tidak suka, sebenarnya saya tak selesa berada di khalayak ramai, di hadapan ramai. Saya pernah struggle beberapa tahun psychologically, mentally and emotionally untuk rasa tak selesa berada di hadapan orang sebenarnya. Di khalayak ramai, bila kerana pergi mana-mana, kalau ada orang kenal, orang tegur,
Lepas tu dia bisik-bisik. Saya sebenarnya rasa macam, pada waktu tu saya rasa macam kalau boleh orang tak kenal saya pakai pudar dan orang tak tegur saya. Atau kalau orang datang ke kata macam kita dah tahu dah macam ala-ala dia keluar kamera dia nak ambil gambar kan. Saya sangat, bukan saya sombong, tidak. Saya just dululah saya sangat introvert dan tak selesa sebenarnya. Pelik kan? Tapi pelik tapi benar lah. Itulah saya dulu. Tapi over the years saya improve lah. Alhamdulillah saya semakin selesa dan saya anggap mereka probably terinspirasi dengan apa yang kami buat dan mereka rasa probably nak capture that moment dan saya start believe ataupun accept yang saya ni dikenali orang. Itu benda tu konflik sikit dengan diri saya asalnya. Tak pernah tahu kan? Memang saya tak pernah about this. But I think that's me lah. That was me. Sama kita Datuk Wira. I pun pemalu juga. Tiba-tiba semua hari ni mengaku pemalu. Okey Datuk Wira, boleh saya katakan Datuk Wira memiliki keupayaan yang luar biasa, satu anugerah Allah yang sangat terindah buat Datuk Wira Dr. Azizan kerana berjaya melahirkan ramai usahawan-usahawan yang bergelar jutawan. So, adakah pernah Datuk Wira terfikir sampai ke tahap pencapaian sekarang dan secara daripada lubuk hatinya kalau boleh Datuk Wira kongsikan betapa Datuk Wira berasa sangat syukur dengan rezeki yang Allah berikan ini? Itu dia soalan dia panjang lebar. Soalan dia dahsyat. Saya tak pernah terfikir yang saya akan dapat buat apa yang saya buat hari ini. Of course dengan izin Allah. Melihat anak didik saya ramai yang daripada tak ada apa-apa capai jenama yang dikenali seperti Sabella, Hasnuri, Anggun, Faithful, SKV, banyak lagi lah, Noah. Kalau kita nak katakan saya pernah bayangkan, tak pernah. Tapi kalau nak kata saya ni pernah fikir yang satu hari nanti saya nak bantu orang perbaiki bisnes dia, itu memang impian saya sejak selepas saya terlibat dalam periklanan dulu, syarikat advertising saya. Selepas tu saya fikir saya nak gunakan apa yang saya tahu ni untuk bantu orang. Dan over the years 13 tahun Richworks, alhamdulillah saya bersyukur. Saya tak ada orang kata tadi Kifi sebut guna ada kuasa kebakaran luar biasa, tak ada. Bagi saya tidak ada magic kecuali ada formula dia, step dia. InsyaAllah. Datuk Wira, saya ada terbaca semalam satu quote ataupun statement ni. Jangan jadi ubat kalau orang tu tidak mahu sembuh. Jangan? Tak perlu jadi ubat kalau orang ni tak nak sembuh. Maksudnya kita tak perlu nak merawat orang ni kalau dia memang sendiri tak nak sembuh. Maksudnya sebenarnya kalau orang tu memang dia tak mau berjaya dalam hidup dia, kita ni tak payahlah motivasi dia banyak kali, 10 kali duk cakap sama juga. Apa pendapat Datuk Wira ataupun apa yang Datuk Wira boleh katakan tentang benda ni? Saya ada dua perspektif lah dekat sini. Perspektif pertama adalah kalau kita tak mampu nak ubah orang, kita ubah diri kita. Kalau kita tak mampu nak cuba sembuhkan dia, or at least bagi dia tergerak nak cuba ikhtiar, kita fokus diri kita. Tapi kalau kita mampu, kita ada kekuatan ilmu untuk call it influence orang, untuk dia daripada tak nak sembuh, tak ada harapan. Tapi kalau kita boleh bagi dia sedikit harapan dan dia tergerak hati dia, mudah-mudahan Allah buka untuk nak cuba, itu of course lah lebih baik. Tapi kalau orang tu, saya ada satu pepatah yang saya lebih kurang macam tu juga, Kifi. Kita boleh tarik kuda ke tepi sungai, tapi kita tak boleh paksa kuda tu minum air. Yes. Jadi dia subjektif lah. Kalau untuk general people, probably fokus diri you. Fokus perbaiki diri you dan fokus orang yang nak. Tapi kalau orang tu ada kemampuan, cubalah influence ataupun bantu atau mudah-mudahan bercakap dengan mereka yang mungkin tak ada kesedaran, tapi lama-lama mungkin dia ada kesedaran. Itulah proses yang kami lalui juga. Ramai orang asalnya dia tak ada impian. Dia rasa macam dia tak ada impian. Jadi dia tak ada apa yang dia nak cuba nak capai. Walaupun hidup dia struggle. Tapi along the journey, alhamdulillah kita dapat tunjuk inspirasi dan ramai yang tergerak untuk perbaiki.
Masya Allah. Sebenarnya kalau kita juga sendiri sebelum kita mengubah orang, kita mengubah diri kita. Dan kalau kita tak berputus asa, insya-Allah mungkin mereka akan sedikit sebanyak akan membuka juga pintu mereka untuk membawa perubahan. Tak gitu Ayu? Saya nak bagi saya soalan, tapi kalau boleh saya bagi pandangan saya pula. Sebab kita bercakap dengan kebanyakannya walaupun Nona ni adalah wanita kan. Saya sangat teruja sebenarnya berurusan dengan wanita disebabkan saya melihat ramai wanita struggle emotionally, dalam mentally, sorry to say, kadang-kadang didera secara mental oleh suasana sekeliling, dengan perasaan seperti mungkin dia tak percaya dia boleh berjaya, dia rasa dia tak yakin, orang cakap dia tak yakin, orang tekan dia ataupun pandang rendah kepada kemampuan seorang wanita. Saya rasa satu benda yang tak adil lah, of course. Sebab saya rasa semua orang deserve peluang, semua orang deserve perbaiki diri dia sendiri, semua orang deserve capai impian dia. Semua orang ada impian, tak kisah dia lelaki ke dia wanita. Dan saya rasa wanita sebenarnya ada kekuatan yang luar biasa yang lelaki tak boleh nak buat. Contohnya, apa kemampuan wanita adalah dia tahan sakit. Dia boleh bersalin dan tahan sakit. Lelaki kalau sakit, sikit sakit kita dah macam meraung, dah macam satu dunia nak terbalik. Wanita, sebab saya temankan wife saya bersalin few times. So saya macam, kalau saya ni saya tak boleh, saya give up. Boleh tak ambil balik ke, Tapi seriously, mereka ada kekuatan yang sangat luar biasa. Dan kalau mereka ni dibimbing dengan baik, saya tengok banyak yang fly luar biasa, insyaAllah, dalam hidup, dalam bisnes dia. So itulah poin saya. Dato' Wira, bila you cakap tentang kekuatan wanita ini, sebenarnya di sebalik kekuatan mereka, dia orang kadang-kadang ada rapuh. Dia orang juga menangis, banyak menangis. Boleh tak Dato' Wira pula nasihatkan kepada, bukanlah nasihat, maksudnya memberi kata semangat kepada suami mereka untuk bagi sokongan kepada wanita-wanita ni. Wanita ni dia orang bersemangat tinggi, tapi kadang-kadang dipotong line, dirapuhkan oleh suami mereka juga yang downkan mereka. So Dato' Wira sebagai seorang lelaki suami, macam mana kalau ni wanita-wanita macam ni nak bagi dia orang balik semangat balik? Wow, ini bahaya ni. Dia macam ni, saya memang berurusan dengan banyak, bila kita guide orang dalam buat bisnes kan, saya banyak deal dengan suami isteri, founder, co-founder, partners, suami isteri. Jujurnya a lot of time kalau jumpa yang jenis tak boleh nak align ni agak mencabar lah sebenarnya. Mentally, emotionally, seorang kata A, seorang nak buat Z. Asyik berlainan saja dia punya fokus dia. Saya tak katalah kat sini wanita salah, lelaki salah. Saya rasa dua-dua kena belajar betul. Belajar perbaikilah maksud saya. Dua-dua kena belajar lebih mendengar. Siapa-siapa pun. Ini sebenarnya bagi saya konsep dia adalah leadership. Kalau you suami isteri boleh bekerjasama and belajar jadi leader yang lebih bagus, yang you kenal tidur sebaring sebantal, you boleh bekerjasama, lebih mudahlah you nak bekerjasama dengan nanti bila you grow, ada anak buah, ada staff, mudahlah you nak manage. Tapi kalau yang tidur sebantal pun you tak boleh nak perbaiki perhubungan, tak boleh berkomunikasi dengan baik, boleh ada persamaan, bukan persenyawaan, persamaan. Sorry, maksud saya bukan hanya sekadar persamaan benda-benda yang macam tu, tapi sama juga daripada segi bekerjasama dengan matlamat yang nak dicapai, sama-sama nak ada impian, sama-sama saling dengar, mendengari, faham, memahami. Ini tak senang. Dua-dua tak senang. Bukan kata suami ego, isteri pun ada ego dia. Kalau dua-dua belajar untuk rendahkan dan belajar mendengar lebih banyak, apa sebenarnya orang ni fikir, lelaki ke perempuan ke suami isteri, apa dia fikir sebenarnya? Sebenarnya apa perspektif dia tentang sesuatu. Kalau kita belajar sabar sikit dengar, kita akan dapat, we call it alignment. Bila kita ada alignment, ini yang berlaku pada ramai anak didik saya bila mereka ada alignment suami isteri. Satu, mereka lebih bagus. Yalah, satu kereta mana ada dua driver. Itu namanya kita nak belajar memandu. Kan? Kereta belajar memandu. Kalau kita bawa kereta, isteri bawa kita nak laju. Suami kat sebelah, tekan. Apa jadi? Tak boleh bergerak. Sini kan? Ataupun the other way around. Suami nak tekan laju, isteri pula tekan. Jangan abang. Bila nak pergi mana? Kan? Jadi dia punya konsepnya adalah sama tak hala tuju kita ni? Sama tak sebenarnya kita nak capai benda ni? Dan kalau ya, bermaksud kita kena belajar untuk bekerjasama,
Sebab apa yang penting kerja sama kan, apa yang penting kerja sama. Dan kemudian kalau mereka boleh perbaiki dua orang, hopefully mereka juga boleh perbaiki bila bekerja dengan orang lain. Itu sebenarnya mereka kena. Tapi kan Datuk Wira, dalam perspektif seorang perempuan dengan lelaki, sebenarnya lebih yang mana yang lebih memberi banyak input kalau dalam bisnes tu, dalam nak merancang perniagaan tu, dalam pandangan you yang you dah lihat selama ni. Nak jawab jujur ke tak jujur? Jujur. Kan jawab kan, salah jawab kan. Jawapan yang tak buat orang gembira. Okey, dia macam ni. Ni topik ni boleh pergi banyak jam ni kalau cerita ni. Dia macam ni. Kalau wanita tu kalau dia founder, one perspektif dia akan rasa dia ada dia punya, orang kata ego lah, pride dia. Ni aku punya kot, aku buat. Kan? Lepas tu husband dia join. Husband dia ada ego juga. Husband dia ego dia adalah suami kot. Takkan kau tak nak dengar cakap aku. Kan? Jadi dia ego lawan ego ni masalah ni sekarang ni. Satu ego dia sebagai aku yang started bisnes ni, satu ego dia adalah aku kat rumah suami, kat sini pun suami juga, you know. Tapi dia kena faham yang bina bisnes ni mula-mula adalah isteri. Bukanlah kata isteri tu pandai, tetapi sebab dia dah bina, saya rasa dia perasaan lebih personal kot. Dia lebih rasa macam I need to build this, dan dah buat sampai point yang berjaya. Yang kadang-kadang suami ni dia datang bukan background dalam bisnes tu. Jadi dia mungkin dia boleh lebih humble sikit untuk macam respect you sebagai the wife, sebagai the boss or founder kan. Tapi don't act like a boss walaupun you boss. Don't act like a boss. Act like seorang yang kena pandai sikit, orang kata politik lah kan. Abang macam mana, abang punya thoughts macam mana, you know. Tapi kan saya punya thoughts begini sebab saya biasa buat macam ni, you know. You okay with that? Kena bijak sikit lah, main tarik tali orang kata. Tapi kat sini lah kena pandai, kena faham ilmu leadership lah, ilmu bagaimana nak berkomunikasi dengan baik. Dia tidak ada kata siapa power, siapa tak power. Bagi saya dua-dua power sebenarnya. Kalau pandai bekerja sama, dua-dua magic. Betul? Dua-dua magic. Betul. Kifi, Idayu, saya tengok bila suami isteri bekerja sama dalam bisnes dengan baik, saya panggil dia kebabom lah. Dia macam, betul, dia kebabom. Dia macam kereta yang align lah, dia punya tayar empat-empatnya align, dia boleh pergi laju lah. Apa guna Ferrari, empat-empat tayar tak align, tak boleh laju. Betul. So itu sebenarnya bukan setakat persenyawaan persenyawaan tu senang, tapi yang lain nak bersenyawa dalam bisnes ni tak senang. Nak sehaluan. Ambil masa. Okey, Datuk Sri Wira, saya faham dengan keadaan MCO sebelum ni dan sekarang dibuka secara berperingkat-peringkat. Ada yang kata, Datuk Wira, kita orang tak puas lah secara online bila berdepan secara online dengan you saja. Kita nak juga berdepan macam Datuk Wira buat selalu yang beramai-ramai beratus-ratus orang dalam satu dewan tu. So, apa pandangan Datuk Wira tentang keadaan MCO new era yang kita hidup sekarang ni? Saya percaya kita akan dapat kembali kepada live event punya situation very soon. InsyaAllah, saya percaya. Saya expect perkara ni akan live event boleh dilaksanakan. Kalau awal pun mungkin by 2022, insyaAllah. Paling lambat pun by Jun, insyaAllah kita akan boleh buat live event besar-besaran. Dan kalau tanya saya, as much as kita dah sesuaikan diri dengan virtual 2 tahun, kan, kita buat live secara online, penuh Ailio kat skrin, you know. Tapi of course at least kita dapat engage, tapi tak sama sebenarnya bila kita duduk dalam dewan, kita dapat bersama-sama, muka bertemu muka, mata bertemu mata. Perasaan tu tak sama lah, of course. Aura tu tak sama. Kalau saya bagi markah 1 ke 100, kalau kita berjumpa ni jadi 300 lah markah dia. Kan, kalau kita ni mungkin dapat 180. So I wish, saya doakan kita dapat semua bukan bisnes bukan dalam every business, bukan hanya sekadar on seminar, event, semua perniagaan kita dapat kembali, walaupun dengan SOP ke apa, tapi kita dapat kembali dengan seperti biasa, dapat berjumpa. Sebenarnya lepas kita 2 tahun ni, apa yang saya rasa dan saya belajar adalah kita adalah manusia yang tetap nak suka jumpa manusia lain. Walaupun saya introvert, tapi sebenarnya masih tetap nak tengok makhluk lain di keliling kita. Kan? Interesting.
Maksudnya betul. your introvert tu pun dah tak ada dah kan? Dalam 2 tahun ni pun dah macam hilang lah. Tak, I think introvert tu memang sentiasa je ada. Cuma saya boleh sesuaikan diri dah few years dah. Saya recover ataupun I would say saya accept yang saya ni adalah orang yang dikenali 2015 kalau tak silap saya atau 16 saya actually going through certain therapy and treatment. Dia bukanlah satu problem yang besar, tapi saya jadi problem sebab saya betul-betul saya menangis masa tu. Saya tak betul-betul tak selesa sebenarnya bila beramai-ramai dengan orang. Lepas tu saya atas stage, kalau saya di atas stage, bila saya dah habis saya akan balik. Saya tak turun bawah, saya tak selesa sebenarnya being around with people. Bukan saya tak suka, saya suka orang keliling saya, tapi bukan macam di dalam crowd yang ramai. Saya rasa takut. Saya tak tahu kenapa saya ada fear. It's against macam saya punya original character lah macam tu. Tapi 2016 I did almost 3 minggu punya treatment or therapy with my you can say the psychologist lah, tapi dia adalah lebih pakar kepada understanding human behavior from US. So she actually did some process dengan saya dan buat saya mula accept saya memang saya cakap ini bukan sebagai kesombongan, tapi saya menerima Allah bagi saya ada sedikit kelebihan, ada sedikit ilmu, ada sedikit kemampuan dah berjaya transform people's life. Saya kena terima tu. Dulu saya tak terima tu. Dulu saya tak accept tu. Saya tak tahu macam nak explain ni. Dulu benda tu berlawanan dengan saya. Tapi over the years, sejak tu saya terima dan saya start enjoy diri saya as saya di hadapan orang. Saya juga enjoy saya bila saya private. Saya tahu bezakan dah. Kalau saya hadapan orang, kalau orang panggil saya superstar, macam last few weeks saya ada meeting, orang tu satu Datuk Seri ni jumpa saya, dia kata wow you amazing, you ni. Dulu saya tak boleh, macam saya kecil je, saya tak mampu, saya biasa je. Tapi bukanlah saya sombong, tapi bila saya terima, Masya Allah, saya cakap Alhamdulillah Allah bagi saya kelebihan dan tanggungjawab dengan apa yang saya buat ni. Tapi Alhamdulillah saya accept. Itulah pelik sikit, tapi itulah yang berlaku. Tapi saya tak sangka sampai begitu sekali. Rupanya Datuk Wira dah pergi jumpa konsultan, terapi sampai menangis. Oh, begitu. Rupanya cerita di sebalik kejayaan Datuk Wira yang melahirkan ramai usahawan jutawan. Kita tak tahu sebenarnya. Kerja saya, kerja ramai orang, I think anybody dalam industri kan. Bila kita sampai satu point kita terkenal, kita wish that kita tak kenal. Saya wish saya tak terkenal. Sebab bila kita terkenal ni, bukan kita nak terkenal. Saya tak pernah mimpi yang saya nak terkenal. Saya bermula daripada 2008, saya punya niat simple je. You orang susah, saya pun dulu orang susah. You struggle, saya pun pernah struggle. You buat bisnes tak jadi, saya dulu lagi teruk tak jadi. Dan pernah dikejar alung, pernah diparang, hampir diparang. Dan saya rasa, saya alhamdulillah saya dapat atasi proses tu dan dapat bina advertising company saya dengan baik, alhamdulillah. So saya fikir saya nak bantu orang untuk dapatlah improve bisnes dia macam saya dulu. Tapi along that journey tu bukan salah saya maksudnya dah orang kenal, orang tahu, orang invite pergi TV, bercakap apa semua, dan eventually benda tu jadi terkenal. Dan bila terkenal akan ada dua jenis orang. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Dan pada waktu tu saya wish that orang tak kenal saya, sebab saya sebenarnya nak buat kerja ni je. Saya nak bantu orang je. You know, orang tak kenal saya pun tak apalah. Kalau duduk belakang tabir, orang tutup muka, saya tak kisah. Yang penting, ada orang yang dapat manfaat daripada apa yang usaha yang kita buat. Sebab saya tahu perasaan dia bila struggle. Saya tahu betapa susahnya bila kita buat satu benda tu tak jadi. Kita rasa kita loser sangat. Kita rasa macam tak ada harapan untuk kita. Macam kita ni, orang lain buat, kenapa dia jadi? Kenapa dia buat something capai sampai juta-juta? Kenapa kita? Semua bisnes kita pegang, lingkup saya lah masa tu. Jadi saya percaya ramai orang, dan saya tahu ramai orang kat luar macam tu juga. Dah cuba macam-macam, ada impian nak ubah hidup, ada impian nak ada kewangan lebih baik, struggle dengan hutang. Tapi dia tak tahu, dia lost. Dan saya harap apa yang saya cuba buat pada waktu tu adalah cuba nak bantu macam buat ni. Itu je sebenarnya. Tapi lama-lama kan makin ramai pula orang nak minta tolong apa semua. Jadi lama dah terkenal. Jadi saya ada konflik masa tu. Terkenal satu side dan ada orang yang salah faham, tak gembira satu side. Dan pada waktu
saya ada konflik tu lah. But alhamdulillah lepas tu saya macam accept je dan hidup tu macam tu. Ada orang suka, ada orang tak suka. Okay. Yang penting kita buat apa yang kita suka, bantu orang. Dan bila terkenal Datuk Wira, seronok cerita ni. Bila dah terkenal, mulalah ada kecaman, mula ada unsur-unsur negatif, netizen, konflik. So how you handle benda tu? Sebab you mula-mula you reserve diri you tak nak. Tapi bila dah terkenal, ada pula benda-benda macam ni. So how? Itu yang saya kata tu, I started to accept lah yang akan ada orang suka, akan ada orang yang tak selesa. Dan I think being orang yang expose dengan banyak knowledge kan, locally, internationally, I think it's a culture bukan hanya di Malaysia. Di mana-mana pun, bila ada orang ni berjaya, akan ada orang yang support, tapi ada orang yang akan cuba nak tarik turun ke bawah. Dia umpama macam konsep ketam lah, konsep ketam. Kalau kita letak ketam banyak-banyak dalam bekas akuarium, kita biarkan dia, kita tak payah ikat dia. Kat Malaysia kita tengok ada yang ikat kaki dia kan, supaya tak lari. Ada yang tak dibiarkan kat dalam akuarium. Dia sebenarnya Mas Saleh cakap macam tu. Dia kata, kalau you letak ketam, a group of crabs inside an aquarium, dia kata, kita tak payah ikat kaki, dia kata, kita biar. Kenapa? Sebab nanti kalau dia cuba panjat, ada ketam lain akan tarik dia ke bawah. Dia tak panjat, ada ketam tarik ke bawah. So dia kata masalah tarik orang ke bawah ni, tarik ketam ke bawah ni, bukan kat Malaysia je. Di mana-mana dalam dunia, ada orang macam tu. So dia kata just focus on apa yang you nak buat. Jangan kira dengan apa yang orang lain cuba stop you. Selagi you tak stop, insyaAllah you just teruskan. Ya. Terus positif. Ayu, terpegun dah dengar. Yelah, benda-benda yang macam ni bukan saja dalam bisnes, dalam apa saja bidang pun mesti akan ada yang pull down kita, yang nak demotivate kita. Tapi yang penting kita tahu lillahi ta'ala kita kat mana dan insyaAllah kita boleh go through kan. Niat kita dan fokus kita. At the end of the day, Allah nilai kita. Bukan manusia yang nilai kita. Kan? Allah yang tengok kita, kanan kiri kita ni siapa yang tulis, siapa yang dia tulis kan. Bukan orang lain. Dan apa yang kita tulis, apa yang kita cakap, semuanya doa. Apa yang kita rasa, semuanya doa. So kita jaga kita punya shield dan fokus yang baik-baik insyaAllah. InsyaAllah. Okay, Datuk Wira, boleh tak I nak tahu siapa you punya idola and moto hidup yang you pegang selama ni? Wow, ramai tu nak senaraikan, tapi saya boleh senaraikan sedikit. Yang pertama adalah definitely personally inside my heart, I always baca tentang perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia satu orang yang sangat hebat. Sampai 1400, lepas 1400 tahun, perjuangan itu masih diteruskan dengan lebar seluruh dunia, seluruh alam. Jadi dan bila saya ada challenges, saya akan always ingat balik perjalanan dia. Kan, dia sendiri dibaling batu, dia sendiri dipanah darah, dia sendiri ditohmah, dia sendiri disihir. Itu seorang Nabi. Takkan kita manusia biasa ni jalan walk in the park kan, jalan relax ke, tak ada apa-apa. So dan bila kita kata kita ada perjuangan, dia datang sekali dengan pengorbanan dan halangan untuk mengikuti kita. Jadi itu satulah, itu idola besar, paling besar bagi saya. Nombor dua, personally inspirasi saya adalah always internally saya dapat banyak I would say inspiration daripada mak saya. Mak saya adalah someone yang always support saya, walaupun kadang-kadang anak dia ni macam, saya tak tahu faham tak bahasa ni, macam tak apa-apa kan, orang kata orang Melaka, mak saya orang Melaka kan, saya hawau kadang-kadang kan. Hawau kadang-kadang, tapi apa pun kita buat, apa pun kita buat silap, tapi mak saya adalah orang yang bukanlah support kita buat silap, tapi dia tidak judge kita that silap tu, dan dia macam always macam tak apa, move on, improve this, do that, you know. So dia memberi kekuatan lah kepada saya, mak saya, dan arwah ayah saya of course. Arwah ayah saya ni seorang leader. Dia ni kerja Jabatan Parit Tali Air, kalau biasa dengar dulu, Jabatan Pangeran. Aliran. Pagi saya akan dengar dia kat belakang rumah kuartus kerajaan kita duduk ni. Rumah kita yang paling last, tak tahu lah, ayah saya ranking rendah, paling last lah rumah dia. Second last. So dia tidak pagi, dia adalah pekerja-pekerja yang tolong-tolong tukang-tukang dia ni datang rumah. Dia ni macam jaga parit, jaga longkang kan, pekerja dia. So akan datang, dia ni macam bos kepada beberapa orang. Ketua ni je. So bukan technician pun, ketua pekerja. Jadi dia akan bebel. Kau buat ni, kau jangan ni. Macam leader lah, tegur orang kan. So tiap hari saya dengar, apa dia tegur ayah saya ni, tak ada hari tu. Rupanya dalam hidup sebenar, bila berniaga, bila ni, kena memang macam tu. Kita jadi leader ni kena bercakap dengan anak buah, kena bagi tahu. Setiap pagi dia ada morning meeting lah orang kata.
Itu another inspiration saya, arwah ayah saya. The rest adalah saya ada very strong or close mentor. Saya pernah belajar dengan saya pernah ada opportunity makan tengah hari dengan Richard Branson, yang sangat memberi inspirasi kepada saya masa itu di Toronto. Saya dikenalkan kepada Richard Branson, Virgin Airlines, kalau biasa dengar Virgin. Dia adalah sangat best. Dia bagi saya few nasihat masa tu, sejam kita makan, dan dia bagi saya advice tentang jangan berhenti hidup ni untuk keep impacting people. Dia kata keep helping people, keep giving solution to people. Lepas tu banyak bisnes dia buat, macam mana dia boleh solve people's problem. Dan Robin Sharma adalah orang yang kenalkan saya kepada dia. Dia adalah penulis buku The Monk Who Sold the Ferrari. So I got the opportunity setahun saya spend time dengan Robin di Toronto, di Rome, Alhamdulillah, dan dia banyak memberikan saya sedikit insight tentang hidup ni kena balance. Kita tak boleh hanya nak kejar material, tapi sebenarnya benda yang lebih bernilai ialah benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak ni seperti perasaan kita, hargai perasaan kita. Benda yang tak nampak seperti hargai intelijen kita. Benda yang tak nampak tapi sebab ada intelijen lah, macam-macam benda wujud keliling kita. Kan? Jadi benda yang tak nampak seperti perhubungan antara seseorang, relationship. Tak nampak, kita tak boleh pegang. Tapi perhubungan ni, kalau kita jaga, hidup ni aman, dia kata. Benda yang tak nampak ni, dia kata lebih bernilai daripada benda yang kita boleh pegang. Sebab pegang boleh jatuh, boleh pecah. Tak nampak pun boleh juga kalau kita tak jaga. So, antara few, ada banyak lagi lah kalau saya nak senaraikan, but those are people yang sangat mempengaruhi karakter saya over these years lah. Kemudian saya ada orang-orang yang dekat dengan saya yang sebagai guru-guru, seperti Habib Syekh Assagaf, kalau you biasa dengar dia menyanyi, dia berselawat, Syekh Assagaf. Saya panggil dia umpama seperti abang angkat lah kepada saya. Dan saya ada Habib Alwi, Idrus Al-Idrus, dia adalah umpama ayah angkat kepada saya. Yang mana mereka ni adalah orang yang sentiasa mengingatkan saya tentang dunia ni hanya sementara, buat yang terbaik dan bersedia untuk kembali. Jadi, dan saya bersyukur saya dapat all this, I would say, circle yang always mengingatkan saya lah supaya saya ni tak tersasar. TV tak mudah berada pada satu keadaan yang dengan izin Allah, ada orang kata kewangan ada, kemampuan ada, kan, mungkin orang kata lelaki ni ada hujan-hujan dia kan. Hujan-hujan dia adalah contohnya seperti aku mampu apa? Aku mampu aja. Bila dia aku mampu aja sama ayah dia kan. Guna ayat tu masa keadaan-keadaan tertentu tu lah ya. Exactly. But then apa yang saya belajar adalah over the years, hargai apa yang kita ada. Isteri saya, Datuk Wira Hasdiana, bagi saya dia amazing woman, dan I have enough. Maksudnya I tak perlu ada orang kata kalau mampu kau boleh kahwin lelaki, kau boleh kahwin 4, but I don't have that perasaan. Alhamdulillah, saya syukur dulu mungkin ada terfikir, but over the years saya rasa macam benda yang lebih best bagi saya adalah dapat bantu orang dengan cara bisnes, dengan cara transform life dia. Tak payah bantu orang dengan bagi beberapa rumah kepada beberapa orang. Surau. But sometimes cawangan. Sometimes yes. Banyak cawangan bisnes lain yang kita boleh buat. But point yang saya sebut kat sini adalah kenapa saya cakap benda tu? Sebab kadang-kadang bila ada circle ni, saya lelaki, kadang-kadang ada juga talk tu dulu. But then bila kita meraban je kan, kita leka dia ada lah dia punya nasihat tu sampai macam kena je dengan aku. Gitu. I suka bila cakap tentang mampu tu. Boleh panggil Datin sekarang? Datin. Datin tak dipanggil. Okey, Datuk Wira, boleh tak kongsikan atau pecah rahsia sedikit dalam ialah you banyak buat marketing, strategi membantu usahawan untuk dia orang punya perniagaan, tapi untuk Richworks sendiri ada tak input ataupun idea-idea baru yang you bakal inject dari Richworks sendiri untuk future ni? Okay. Sinonim dengan tajuk kita lah, sedekat melahirkan jutawan hebat ni. I think on Richworks kita dah bina selama 13 tahun adalah platform. Richworks adalah platform yang mereka boleh berjalan secara auto. Kita ada program-program yang dia boleh run tanpa saya, virtually, dan in fact daripada tahun lepas COVID sampai tahun
tahun lepas 400,000 orang free classes kita bagi secara percuma. 400,000 orang tahun lepas. Sebab ramai orang struggle kan, tak tahu macam nak buat, tak tahu nak buat marketing. Kita bagi kelas zero cost marketing, 0 to million, kelas free. Ini bukan kelas pendek, ini kelas 3 hari. 3 hari tau. Pagi hingga malam free 100%. Kita bagi last year 400,000 orang. Tahun ni I think dah lebih 500,000 orang daripada Januari hari tu. Every month ada 20,000 orang, 30,000 orang every week on weekend yang kita dapat support. Bagi saya apa yang Reshoots buat tu, saya tidak lagi run Reshoots dalam company kan, tapi saya adalah macam advisor dan chairman kepada Reshoots kan. Saya banggalah bila mereka usaha mereka ni cuba bantu the nation. Macam kita baru habis kelas apa hari ni, bantu the nation. Titan Summit tu adalah satu sesi kita share Titan ni, Titan lah grup yang kita dah bantu sampai millions yang buat 10 juta tahun lepas ada dekat 65 company SME. Syarikat SME buat lebih 10 juta setahun tahun lepas. Naik daripada tahun sebelumnya baru hanya 20, 22, 23. Peningkatan tu kita nampak dan ada yang dapat 100 juta. Tahun ni saya fikir ada 4 company insyaAllah buat 100 juta tahun ni. Akan buat 100 juta insyaAllah tahun ni. Bagi saya tu satu kebanggaan, pencapaian, syukur dan bangganya saya sebab menunjukkan kita boleh. Kita boleh dan kita company kecil, kita boleh capai. InsyaAllah with the right guidance, kita boleh. Dan mereka ni semua mula daripada free. Classes free, Kifi. Dia dah free, belajar, dia pandai buat sales, buat marketing. Lepas tu dia nak tanya macam mana nak besarkan lagi macam mana nak besarkan company. Dan kita bagi that consultation lah, support, mentoring kepada mereka. So, on Reshoots pula, kita juga akan lancarkan dah, tapi akan lebih besar. Kita ada apps nama dia Mentor, M-E-N-T-H-O-R, Mentor. Yang mana apps ni, saya punya impian, saya nak besarkan ke seluruh Asia for now, the next 3 tahun. Apa yang berlaku ialah, selain daripada Reshoots punya classes free atau berbayar, yang lebih advance dalam tu, murah je, RM35 ke RM37 ke sebulan. Dan dia ada yang 30 lebih sebulan. Dan tiap bulan dia ada banyak konten-konten. Dalam tu dah banyak konten dia boleh dengar sambil jogging, sambil berjalan, sambil ni tentang bisnes, tentang diri, ada yang tentang perhubungan. Dan akan datang tahun depan insya-Allah saya nak buat. Apa yang saya nak buat adalah saya nak invite semua Titan saya yang dah berjaya ni, mereka akan dia akan buat dalam tu free tentang macam mana dia banner company jadi macam ni, macam mana dia capai banner dropship dia, macam mana dia banner bisnes dia. Semua ni akan diorang kongsikan kat dalam platform Mentor apps ni dengan that RM35 sebulan, RM37 sebulan tu. You boleh kepada semua information ni. Macam banyak ilmu tu dalam tu. Ya, banyak sangat. Dan saya rasa saya nak, apa yang saya cuba nak buat ialah saya nak entrepreneurial education, macam mana marketing, branding ni, saya nak semua orang boleh access. Siapa-siapa pun boleh access. Siapa-siapa pun boleh belajar. Janji dia nak, dia boleh dapat. Itu saya punya impian lah insyaAllah. Sebab saya nak mengurangkan kadar, ini sebenarnya impian saya dari dulu, saya nak mengurangkan kadar kemiskinan dunia. Okey, Datuk Wira, sejauh sekarang ni Laila yang mungkin mengikuti kelas Dr. Azizah, Datuk Wira yang mengikuti secara online free ke, tapi bagi mereka secara general lah, kalau you tengok daripada, kalau orang kata apa, from drone tu, daripada atas, perkembangan SME kita kat Malaysia ni, apa pendapat Datuk Wira sendiri? Dia ada dua situasi lah. Situasi pertama adalah ramai yang masih tidak kuat ataupun tidak sedar, walaupun dah kena keadaan COVID ni, masih tak sedar yang betapa pentingnya mereka ni berada di digital ataupun online platform dengan lebih baik lagi. Masih lagi ramai yang tunggu cakap satu hari nanti nak tunggu boleh berniaga balik kat tepi jalan, boleh buka kedai, boleh ada buka balik punya outlet. Bukanlah saya kata doa tu tak salah. Tapi saya fikir pada waktu pandemik ni lah orang gunakan online. Pada waktu pandemik ni semua orang order. Dulu saya sendiri pun tak suka nak guna Shopee. Saya pun layan Shopee juga. Dulu saya pun tak suka nak guna Grab pakai kan, Grab Food Panda. Dan I mean that's a few example yang dulu orang nak cerita ni betapa berubahnya manusia hari ni. Yang dulu mungkin tak beli barang online, baju online, makanan online, perabot online, meja online, lampu online. Kalau boleh laki bini online dia order kalau boleh lah. Kan? Semua benda
online. Kan? Maksudnya orang behavior dah berubah, terpaksa berubah. Tapi ramai orang peniaga ni tidak mahu berubah ke arah tu. Masih lagi mentaliti nak harap, kita nak balik retail macam dulu. Itu satu. Nombor dua adalah saya fikir kita tak bawa mentaliti yang sama macam anak-anak kita sekolah. Macam? Macam anak-anak kita sekolah. Bila anak-anak kita hantar anak kita ke sekolah untuk apa? Belajar. Untuk mencari ilmu, belajar. Contoh kita kata satu hari nanti mak nak kau jadi doktor, jadi buat medik. Macam anak saya seorang ni, dia belajar dekat Yaman, dekat Tarim. Dia dah habis. Saya minta dia balik ambil SPM untuk insya-Allah buat science stream dan jadi doktor, buat medik. Itu impian saya lah. Jadi saya tak boleh dia duduk kat situ berangan nak pergi buat medik dan harap dia pandai medik. Dia mesti lalui proses. Kena belajar, kena score, kena boleh faham proses ni dan sampai complete. Kena sekolah lah orang kata. Nak jadi pakar doktor kena sekolah, nak jadi lawyer kena sekolah, nak jadi pakar, I think sekolah ni juga bermaksud ada ilmu. Macam I believe Kifi or you are in your field, mesti you juga kena upgrade you punya kefahaman. You boleh macam bukan boleh duduk, mungkin ada idea, memang ada skill menulis. Tapi ada cara penulisan, ada method dia. Tapi ramai orang berniaga tak ada mentaliti begitu. Dia fikir aku ni selama ni tak pernah berniaga. Aku nak berniaga lah, dan dia ambil itu sebagai nasib. Maksudnya ikut-ikut je. Cuma anak-anak kita ni tak pergi sekolah, ikut-ikut je orang lain. Agak-agak dia boleh score tak? Mungkin susah sikit. Kan? Maksudnya kalau kita nak jadi pemain tenis terbaik dalam dunia, pemain golf, basketball, macam Olimpik, Paralimpik baru habis. Kita kena ada teacher, kita kena ada coach, kita kena belajar. Kalau itu betul, kenapa bila buat bisnes kita tak nak mentaliti yang sama? Kenapa kita tak nak fikir free kot, kita ada kelas free? Kenapa tak? Macam komit lah, belajar je lah. Tak nak yang berbayar, ada yang free. At least you start mind you kan. Tapi minta maaf. Saya kecewa sebenarnya. Walaupun kita bantu 500,000 orang tahun ni free, ada 1.1 juta PKS yang sengsara ketika pandemik. Ada dekat, saya ingat 3 juta lagi yang niaga kecil-kecil ni yang sangat koyak lah orang kata. Dan saya suka bila kerajaan support dengan kewangan and everything for them to survive. Tapi duit akan habis. Kalau you bagi dia sangat ya. Kalau you bagi dia ilmu, you bagi dia kefahaman, they make millions. Banyak anak didik kita, dia ada ilmu dan dia boleh buat berjuta, alhamdulillah, insya-Allah kan. Jadi dua perkara ni lah yang saya rasa perlu dibawa, setiap orang perlu ada kesedaran tu, iaitu nombor satu, bisnes you kena di online kan, dan kita ada banyak kelas yang ajar benda tu. Macam mana nak online kan bisnes, nak guna social media, nak guna TikTok, nak guna Facebook, nak tulis apa. Dan kita macam from zero cost marketing punya kelas sampailah yang advance punya. Itu satu. Nombor dua, yang penting you nak belajar. Betul. Kan, itu je yang saya rasa lacking lah sekarang. Okey, saya rasa sebelum Ayu tanya soalan lebih, mungkin soalan terakhir kot daripada Ayu tentang konflik ke apa benda, saya nak tahu Datuk Wira Dr. Azizan. Satu, apa nasihat ibu yang Dr. Azizan akan ingat mungkin sampai bila-bila, sampai kita tak nyawa lah, dan juga kata-kata semangat ke kata-kata kekuatan daripada isteri. Ibu isteri. Okey. Mak saya adalah seorang yang always believe in buat contribution, bersedekah. Dia adalah I think yang banyak merubah hidup saya juga adalah sedekah. Konsep sedekah yang dia ajar. Saya share sikit salah satu benda yang betul-betul merubah hidup saya lepas saya teruk dulu. Teruk tu maksudnya diuji, struggle, duit gone. Dulu saya pernah gagal marriage saya yang pertama, Kifi, probably you mungkin pernah tahu, gagal first marriage yang teruk, melingkup, kemudian salah satu benda nasihat yang terbaik mak saya bagi adalah mungkin kau ni kurang bersedekah lah. Kau kurang bagi orang makan, Allah tak gembira, macam tu lah. Jadi since then, I think dah lama gila lah dia bagi saya advice ni. Since then, mulakan dengan ni, saya share ni sebagai inspirasi, tak ada niat apa-apa. Saya mulakan dengan bagi orang makan dekat masjid hari Jumaat. Saya beli nasi lemak, pisang mula-mula, saya beli pisang dekat masjid. Bila habis orang solat masjid tu, saya letak je pisang kat situ, dia makan. Hari tu, kemudian nasi lemak. Sejak hari tu, saya rasa mungkin benda ni dah berlaku lebih 10 tahun dah sekarang.
tak pernah miss hari Jumaat walaupun kita tak ada solat Jumaat. Macam ini yang uruskan ni, saya ada yang menguruskan, dia akan bagi dekat jam bila COVID ni, yang hantar ke hospital setiap hari sampai sekarang. Sikit dia jadi banyak dan merebak daripada satu masjid jadi beberapa masjid. Saya kata saya tak bina masjid, saya ada bina masjid. Saya ada bina masjid. Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi nak cerita pasal proses tu sebenarnya. Dan saya bagi hope dia menjadi inspirasi pada yang lain. Kadang-kadang hidup kita susah, kadang-kadang bukan pasal apa, kadang-kadang ada doa kita terhalang. Jadi sedekah sebenarnya sangat powerful. Dan banyak anak didik saya advise benda yang sama. Kalau you mencabar, you sakit, you ada problem, sedekah. Tak boleh bagi 10 nasi lemak, bagi satu. Maksudnya bagi sesuatu tu sebenarnya kita ambil kisah Nabi-Nabi kan. Macam mana bila Nabi Allah Ibrahim disuruh ambil anak dia ni sembelih. Sebenarnya konsep dia adalah berkorban. Kan? Pengorbanan. Dalam banyak kisah Nabi kita baca semua tentang pengorbanan. Macam kau nak something, kau kena sanggup berkorban sesuatu. Sama ada berkorban diri, masa, harta, benda. Kita baca kisah Nabi Allah Ayub diuji dengan harta dia habis semua gone. Pengorbanan dia. Kan? Maka dibutakan. So all those, dia kena penyakit kulit. So all those story kalau kita baca, kita dengar, dia adalah, konsep dia adalah sedekah. Habil dengan Kabil, mana satu peternakan yang Allah terima, yang terbaik tu Allah terima. Kan? Jadi from that process saya belajar kunci kejayaan dalam bisnes, dalam hidup. Semua knowledge penting. Tapi dia adalah penting kena ada connection dengan Allah tu. Maksudnya kita ada connection, usaha kita tu mudah-mudahan dipermudahkan berkat. Kalau kita tak ada connection, kita cuba macam-macam guna otak kita tapi tak jadi. Apa yang orang lain buat sikit je jadi. Macam orang kata Melaka kata Hawa betul. Kenapa dia jadi? Kan? Minta maaf tau. Saya orang Melaka. Memang Datuk Wira pun Melaka yang bagi kan. Jadi saya memang termelaka sikit lah. Walaupun saya sebenarnya lahir di Kota Baru, Kelantan. Lahir je. Ayah saya kerja Jabatan Parit kat sana kan. So, jadi sedekah ni lah. Kalau tanya saya, mak saya punya pesanan sampai sekarang tak putus. Kita macam adalah location untuk mak saya bagi apa benda yang dia nak buat. Bagi saya, bila kita buat tu Allah akan tambah lagi dalam pelbagai bentuk, dan Allah pelihara orang yang bersedekah ni, insya-Allah. Saya tak tahu, ni bukan benda, saya bukan ustaz, tapi saya cakap ni benda yang sangat betul-betul transform banyak dalam life saya dan anak didik saya sebenarnya, bila mereka follow the same formula sambil kita belajar ilmu marketing lah, belajar apa semua kan. Tapi saya tengok yang jadi ni biasanya bila dia jaga connection marketing dengan Tuhan. Betul. Terus apa yang Datuk cakap pun terus menyusup ke dalam sekarang ni. Satu lagi kata-kata Datin. Datin saya rasa dia tak ada apa, dia sangat bagus, dia sangat supportive. Dia adalah apa saja yang saya buat, kadang-kadang saya ada challenge, saya ada cabaran as a human being. Kadang-kadang ada kata-kata nista orang ke apa benda, kalau ada orang kata-kata yang tak baik, dia simple je, dia cakap I know you can handle this, I know you can do this, and I believe in you, you know, and you're so much stronger with what you think. Dia always macam tu, dia very supportive. Dan benda yang paling power pasal Diana, my wife, Datin Wira Diana, adalah bagi saya doa dia. Dia adalah orang yang doa dia power lah bagi saya. Saya benar-benar doa mak saya, doa isteri saya ni power. So jangan main-main lah with it. Don't play. Dan jangan nakal-nakal. Sebenarnya don't play with Datuk Wira, tapi don't play with Datin Wira Diana. Dia senyap, dia relax, dia tak banyak cerita. Tapi dia seorang yang bagi saya Allah alam, tapi dia bagus lah in terms of dia doa, kata-kata dia pandai lah, dia belajar law kan, dia pandai lah juga in terms of not on business, handling business, tapi on apa yang dia faham. Dia tengah buat master sekarang, master in HR. Dia banyak contribute lah in terms of ideas and thoughts, tapi benda yang paling power yang contribute pada saya adalah doa dan support yang dibagi kat saya. Maksudnya to manage kita punya, bila kita berada pada satu point yang kita manage businesses, bukan business lagi dah, businesses, you know, I invested in banyak businesses, kita handling different kind of situation or success dan juga challenges. Makin besar kita nak naik, akan cabaran dia package lah kan. Tapi paling bernilai adalah support tu lah bagi saya. Seorang isteri yang bagi saya support, yang buat saya hati saya tenang, tak risau pasal anak-anak, pasal keluarga. Dia bukanlah macam domestic housewife. Kita ada ada yang manage in terms of hal rumah, tapi
being there, being present dan make sure macam don't worry, I take care of this. Macam tenanglah hati kita, tenang, kita tahu kita boleh buat kerja kita dengan tenang. Bagi saya tu priceless lah. Priceless. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin Ayu boleh tanya soalan terakhir pada Datuk Mira. Okey, soalan sebenarnya tapi sebab kita on air live dia tak boleh tanya soalan. Dia banyak soalan dia tanya, saya tahu. Dia tanya soalan. Tapi I dah tanya soalan-soalan tu dalam KT punya tu semua terselit soalan I juga. Dia tanya soalan tentang relationship, dia tak tanya saya tahu, saya baca tu. Lain kali. Kita tanya. Okeylah. Kita sedar kita dah rampas banyak masa Datuk Mira ni. Kan. Tapi kan Datuk Mira, dalam situasi kita ni masih berhadapan dengan COVID yang belum menemui noktahnya, Datuk Mira sendiri dengan family seramai 31 orang pernah berhadapan dengan COVID sehingga ibu mertua meninggal dunia pada Januari lalu. So macam mana you overcome situasi tu dan macam mana pandemik ni menjadi asbab perubahan untuk diri you? Bila sebut je benda ni saya akan sedikit traumatized lah. Dia terus recall balik. Saya sebenarnya, dia kata mertua saya meninggal dunia. Saya sebenarnya memang dah atas kata tunggu time meninggal dunia. Pada waktu tu 15 Januari hari Jumaat pukul 12 lebih saya dengar doktor dah cakap, seorang cakap ini dah tak ada harapan, oksigen dia makin drop. We probably have to pull the tube dan masukkan intubation. The next step terus lompat kepada masukkan tube intubation nama dia. Stage 5 lah, stage 4, stage 5. Saya dah dengar tu. Masa tu saya dah start text mak saya, saya text partner saya, Datuk Jerry. Saya tak berani nak text wife saya. Saya tahu dia ni orang yang tak boleh handle news yang macam ni. Tapi saya tahu kalau saya tak cakap macam mana kan. Saya ni dah almost gone ni. Saya just call, saya message, dia cakap everything okay, take care. Tapi saya tak sampai hati nak cakap yang doktor dah cakap macam tu. Tapi saya message mak saya. Saya cakap, mak, doktor ni kata dah tak ada harapan dah. Lepas tu, one thing lah pasal mak saya ni, dia cakap apa? Dia kata, mak tak nak kau mati dulu, kau balik. Kau mesti balik. Sebab ramai orang perlukan kau, mak cakap. Mak doakan kau daripada beberapa hari. Saya masuk tu hari Khamis malam Jumaat. Beberapa hari tu, seminggu lebih tu saya dah kena kan. Mak saya adalah, cakap, ada mesej tu saya simpan. Mak saya kata, kau kena balik. Ramai orang perlukan kau tak boleh pergi lagi. You know. So itu macam sangat, tiba-tiba saya rasa macam budak-budak lari. Bukan lari lah, betul-betul pergi main kat luar. Mak telefon. Kau kat mana? Balik sekarang. Tu perasaan dia mesti. Terbaring kata-kata ni, mana apa dia tengah pendek-pendek je. Lepas tu, tapi dia macam terus badan saya rasa tersentak macam kau kena fight. Macam tu lah perasaan dia tahu. Tapi nak fight macam mana? Tube tu belum masih macam tak boleh buat apa kan. Lepas tu Datuk Jerry pula saya message dia, partner saya, and dia dia kata I have no chance dah. Lepas tu dia dah nangis apa semua. Lepas tu dia kata no, you must be strong and everything. So dua orang ni message yang sangat terkesan pada saya. Dan pada waktu tu saya buat satu keputusan dalam diri saya. Saya kata tahulah saya lepas ke tak lepas saya cakap, tapi saya nak fight. Itu je perasaan saya. Saya just nak fight. So saya just macam perasaan dia adalah umpama saya instruct, saya cakap, Azizan kau kena lawan ni. Kau kena lawan COVID ni. Sebenarnya sebelum tu saya dah give up dah, Kifi. Ya. Saya dah give up dah. Hari Khamis saya masuk tu, saya dah give up dah. Saya adalah macam, matilah this time. Macam tak boleh lepas ni. Ada rasa macam tu tau. Everything adalah memang saya impian saya nak meninggal hari Jumaat. Itu impian saya. So kalau saya nak meninggal hari Jumaat ni lah hari saya meninggal. Kalau hari dia saya harap hari ni lah bukan hari lain. You know, kalau hari dia, kalau dah sampai time dia. Tapi dengan izin Allah, doktor seorang lagi ni perempuan. Saya tak ingat nama dia, ketua bahagian apalah, surgery benda dia kata no, dia kata dengan doktor sekali lagi, no, we have to fight for this man. This guy, dia cakap, this man is very a man that help people. Macam tu lah, ada conversation tu saya dengar tau. Macam dia bantu, macam tu lah. Betul dengan we have to figure out. So, kejap lagi kan, petang sikit tu, petang lagi 1-2 jam lepas tu, diorang datang bawa tank tau, super oxygen. Dia kata, we managed to find this oxygen for you, super oxygen. This is our last trial. Kalau kita boleh buat ni, you boleh improve, kita tak payah intubation lah. Kalau tidak, saya kena intubation. Intubation tu menakutkan lah. Depan mata saya, kena tebuk. Depan mata saya, orang tu gone. Menakutkan sebenarnya. Lepas tu, dia bagi saya super oksigen tu Kifi. Dengan izin Allah, sangat kuat.
dia kena meniarap. Dan alhamdulillah dia kata dia nampak improvement, walaupun sikit-sikit tapi improvement. Pada hari Jumaat saya pakai petang, hari Ahad tu pagi dia kata saya punya ni dah start naik cecah 90 lebih. Kalau tak dah turun pergi 40, 78, 75. Dia macam memang tak ada harapan betul lah. Lebih macam dia kata dah on case. Tapi hari Ahad pagi tu, dengan izin Allah, makin lama makin bagus. Petang tu dia dah datang, dia kata, Datuk, ni dah start recover. We need this oxygen nak pasang orang lain sebab tak cukup. Alamak, belum naik betul lah. Tapi dia kata, point yang macam boleh handle. So dia kata tak apalah, pergi pas kat orang lain. Masa tu saya terfikir, tak cukup rupanya dia punya oksigen, super oksigen ni. Dan alhamdulillah lepas tu saya lepas maksudnya tak belum sampai kan. Dan recover. Lepas tu saya cakap dengan saya punya partner, saya kata tak cukup dia orang ni super oksigen ni. Saya ada niat, saya cakap kalau saya keluar, kalau saya recover, saya nak hadiahkan super oksigen tu. Saya ingat harga dia RM1. Rupanya satu mesin tu kat RM1,000. Tak ada, tak komplain. Tapi maksudnya dahsyat jugalah mesin ni kan, nak kena betul. Nak bandingkan nyawa saya, tak terbanding. Dengan apa yang usaha mereka nak fight tu yang saya sebenarnya keluar tu. Dan saya arrangekan sedikit, kita ada funding foundation. So kita ada sikit fund ni saya sumbangkan, our group sumbangkan 30 biji mesin, total about 1 million ada punya value dia. Dan kemudian adalah niat saya macam kalau saya lepas ni saya nak buat sesuatu. Antaranya adalah saya rasa benda yang berubah dengan saya adalah saya lebih agresif dengan share my knowledge and talent ni ataupun experience. Saya lebih agresif lah. Saya sangat agresif walaupun saya dalam keadaan yang recovery 3-6 bulan nampak aku macam semua semput lagi. Tapi saya agresif untuk give more. I think that's what has changed lah about me. Dan Alhamdulillah. Dan saya boleh lebih empathy lah. Empathy maksud saya lebih terasa lah kalau orang susah, struggle, saya boleh faham. Dan saya boleh menghayati perasaan bila orang kata kena COVID, family kehilangan. Saya sangat boleh feel that because I've experienced that. Walaupun yang lain sihat, recover. Mak saya pun masuk hospital tapi dia recover. Mak saya tak ada apa, alhamdulillah. Umur dia 78 tapi alhamdulillah recover. Betul saya ni macam surprise, tiba-tiba je dia kena. Padahal dia macam tak ada dalam aktiviti apa kita buat. Kita ada macam makan-makan semua dia tak terlibat. Tapi probably dia dekat juga dengan kita tapi kenalah. Lebih saya percaya ni semua Allah dah atur lah. Allah dah susun kan. Sampai sekarang Datuk Wira rasa macam fobia tak nak keluar ke, nak jumpa orang, rasa? Saya ada perasaan tu tapi saya juga ada awareness yang sampai bila saya nak rasa macam tu. Kan? Jadi kalau saya keluar macam saya pergi ambil vaksin itu, saya hampir-hampir nak pakai PPE lah kalau boleh. Faham. Nak pakai shield ni kan. Adalah macam tu. Cuma saya lebih berhati-hati. Dulu saya tak macam tu. Dulu saya pakai mask, tak nak pergi sanitize macam alah kita kebal. Mana ada kebal. Tak ada siapa yang kebal. Tak ada. Ya. Betul. Okay, thank you so much Datuk Wira. Sebenarnya banyak lagi kita nak bercerita tentang masalah kelamin. Adalah. Sebenarnya banyak benda. Masalah pasangan ni adalah a very important topic to address di kalangan usahawan. Probably not now, but one day I love to talk about that. You know why? Cabaran sebenarnya founder wanita nak kerja dengan suami ataupun partner ataupun even tak partner. Suami tak percaya dengan kemampuan isteri dia berniaga, tak support. Banyak sangat isu macam ni yang saya rasa kesian sangat. Dan sorry to say kan, kadang-kadang kan founder tu wanita ni dia bawa banyak macam sumber pendapatan lah kan, masuk dalam keluarga dia apa semua. Tapi suami dia dan family dia pandang hina. Padahal macam kau dah kenapa kan? Orang ni share pula tu dengan kita kan. Padahal patut kau punya kerja macam tu lah. Kadang-kadang saya pun rasa macam bengang juga kan. Kau dah tak buat apa-apa di rumah. Dapatlah masuk isteri bagi sharing-sharing berkongsi. Kau pula nak, kenapa tak boleh support each other kan? Macam tu lah. Kadang sedih juga. Kita tengok macam, aku ni macam pejuang wanita lah kadang-kadang rasa. Betul.
Tak apa, nanti kita berbincang. Macam tajuk dia di sebalik kelambu jutawan. Katanya. Okey. Okey, saya rasa sebagai perakhiran Datuk Wira, Datuk Azizah, mungkin boleh bagi sedikit kata-kata kepada semua wanita di luar sana yang ingin menjadi jutawan tetapi bukan senang untuk capai ke tahap menjadi jutawan, kepada mungkin kata-kata sedikit kata-kata daripada Datuk Wira, Datuk Azizah Osman. Yang pertama saya nak cakap, sebenarnya nak kata tak senang, insya-Allah senang. Untuk nak capai first million and more, sebenarnya tidaklah susah. Saya ada senarai depan saya ni beratus orang yang capai first million wanita. Janji dia sendiri, satu, dia nak. Nombor dua, dia committed. Committed belajar, bukan committed. Satu, dia nak. Nombor dua, dia committed, nak dibimbing lah, nak di-guide. Nombor tiga adalah kena perbaiki diri dia. Nombor tiga. Maksudnya, dia tak perfect. Tak ada orang yang perfect. Dia akan ada kata, aku boleh ke? Aku mampu ke? Ada banyak thoughts dalam wanita ni. Ramai bukan wanita je, lelaki pun ada. Yang akan fikir, aku mampu ke? Aku boleh ke? Dia kena tukar kepada, insya-Allah boleh. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? Dan jangan duduk boleh tak boleh duduk situ dan tak buat apa-apa. Kena buat sesuatu. Allah. Itu sajalah Kibi. I think key dia. Wanita ni kan, dia ada ramai yang saya jumpa, dia ada masalah. Perasaan dia adalah, I'm not good enough. Ini isu besar. I'm not good enough. Aku ni tak bagus. Aku ni tak macam lelaki. Aku ni macam tak belajar tinggi. Saya faham ada perasaan tu. Dan kalau ia ada pun, tak apa. Ramai dia yang jadi milioner hari ni, dulu macam tu juga. Tapi dia belajar. Dan sekarang Datuk Wira ada satu lagi kan, dia orang rasa macam, alah, saya tak cantik, tak pandai bergaya, tak boleh jadi macam founder. Macam tu pula dia orang fikir. Cakap saya tak macam orang lain, saya ni orang kampung. Ni semua ayat-ayat yang biasalah saya dengar. Tapi hari ni yang cakap tu semua, kau tengok mana level dia. Jadi juga. Dan mereka sekarang adalah wanita-wanita superwoman Malaysia. Untuk itu saya rasa Ayi. Ya. Mungkin kata-kata akhir Ayi. Akhir kata, sememangnya sedekat melahirkan jutawan hebat ni oleh Datuk Wira Dr. Azizan memang tak boleh disangkalkan lagi. So ramai wanita yang dah keluar daripada comfort zone masing-masing untuk jadi lebih berani menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Tapi yang penting diorang kena ada semangat, diorang kena ada ilmu, dan keluar daripada comfort zone tu adalah satu benda yang paling besar saya rasa, maksudnya untuk wanita merubah cara hidup mereka. Dan walaupun lelaki sebagai ketua rumah tangga, tetapi jangan pandang wanita ni tak ada mata, jangan pandang sebelah mata, sebab wanita pun boleh bangkit dalam apa juga keadaan. Kan Datuk Wira? Boleh saya kata last word saya adalah begini. 21st century ni, 21st, dekat 21 ni. Kalau ada siapa kata wanita hanya mampu dan layak duduk kat dapur, dia salah alamat lah. Betul? Sebab hari ini wanita ada banyak kemampuan dan diperlukan di dalam banyak industri. Diperlukan. Dan ada banyak kemampuan. Ada banyak contoh keliling kita. Yang orang yang berjaya, tapi masih berjaya dalam divisi keluarga, berjaya dari segi kerjaya, berjaya dari segi perniagaan, bantu ramai orang. So, I think it's time for women actually sekarang ni untuk be part of community, society, untuk contribute. Sorry, kita dipandang, kita pula wanita dipandang. Saya selalu cakap dia orang, kita, aku bukan wanita, okey. So, wanita, saya selalu macam wanita dipandang sebagai, orang kata, kecil atau tak layak, hanya mampu untuk cakap menyusukan anak. Tak, memang dia menyusukan anak. Tapi dia juga boleh membantu nation dalam banyak aspek, insyaAllah. Terima kasih banyak atas undangan hari ini, sharing hari ini. Saya tak tahu lah yang menonton ni dapat sesuatu ke tidak. Saya harap mereka dapat sesuatu, from the sharing, insyaAllah. Terima kasih Datuk Wira Dr. Azizah Osman. So, sebagai pengakhirnya kita dengar satu lagu daripada Datuk Wira Dr. Azizan. Yay! Saya suka lagu tadi. Mimpi yang indah. Lagi? Okay, thank you so much everyone. Assalamualaikum. Bye. InsyaAllah kita bertemu lagi.